Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan berkenaan dengan apa itu falsafah. Yang pertama, falsafah dimaksudkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang telah menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain, iaitu menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010. Menurut Hashim Haji Musa pula, falsafah disifatkan oleh beliau sebagai kajian secara renungan dan spekulatif terhadap punca, keadaan dan sifat seluruh pengetahuan manusia yang menjadi saripati bagi seluruh bidang pengetahuan manusia. Falsafah dalam teks sastra sejarah boleh dikatakan dapat mengangkat pemikiran Tun Sri Lanang dalam Sulalatus Salatin kerana teks sastra sejarah yang lahir adalah merujuk kepada kanun, iaitu model penulisan yang melakukan pengulangan. Baiklah, falsafah yang pertama adalah falsafah nilai dan etika dalam Sulalatus Salatin. Perkataan etika berasal daripada perkataan ethos yang ditakrifkan sebagai adat, kebiasaan atau perlakuan yang lazim bagi sesuatu kelompok. Manakala dalam bahasa Latin, ethos disebut sebagai mores atau moral yang mempunyai perbezaannya dengan etika. Kehidupan setiap manusia sememangnya mempunyai tanggapan yang baik dan buruk. Oleh hal yang demikian, terdapat peraturan dan pegangan yang boleh mengawal setiap tingkah laku manusia. Etika merupakan ilmu tentang falsafah moral yang berkaitan dengan nilai dan pemikiran. Bidang ilmu etika ini menyentuh tentang kebaikan dan kejahatan serta sifat-sifat yang berkaitan dengannya. Menurut Manasikana, ilmu etika boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, falsafah melalui nilai buruk dan baik ditentukan oleh pertimbangan manusia sendiri. Kedua, iaitu bercorakkan agama, iaitu melihat hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Nilai tingkah laku ini dapat dilihat dalam naskah karya Agung Sulalatus Salatin yang banyak menceritakan tentang perihal kepimpinan masyarakat dahulu. Karya ini ada menyebut tentang tingkah laku manusia dari sudut yang baik hingga ke sudut yang lebih buruk. Contoh petikan dalam Sulalatus Salatin, maka ada seorang dayang-dayang raja, orang yang keluar masuk bukan orang yang tetap di dalam, bermukah dengan Hang Tuah. Maka diketahui oleh Sultan Mansur Shah, baginda pun terlalu murka. Hang Tuah disuruh baginda membunuh kepada Seri Naradiraja. Petikan tersebut diambil daripada peristiwa Hang Tuah dihukum bunuh dalam bab ke-6, di mana Hang Tuah seorang yang sangat patuh kepada Sultan. Malangnya, setelah Hang Tuah dituduh bermuka atau berzina dengan seorang dayang, Sultan terus menjatuhkan hukuman bunuh tanpa menyiasatnya terdahulu. Hal ini menunjukkan karya ini memperlihatkan nilai etika dalam kalangan masyarakat terdahulu mengenai konsep dan perlakuan buruk dan baik akan dipertimbangkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua adalah falsafah estetika dalam Sulalatus Salatin. Estetika merupakan ilmu yang memperkatakan tentang nilai keindahan. Penelitian terhadap nilai estetika dalam sesebuah karya sememangnya sangat luas. Keindahan bukan sekadar tercipta melalui bahasa, malah keindahan boleh dilihat dalam adat dan budaya, tingkah laku, gambaran watak dan sebagainya. Falsafah estetika meliputi nilai-nilai keindahan dan seni, nilai retorik, suasana hati dan pelbagai lagi yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan nilai kecantikan. Masyarakat Melayu sangat menitik beratkan nilai estetika terutamanya daripada aspek pertuturan, kemudian digarap dalam bentuk penulisan. Hampir setiap karya mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Nilai estetika dapat dilihat berdasarkan penggunaan puisi dalam karya Sulalatus Salatin, iaitu dalam bab ke-10, berkenaan dengan peristiwa Tun Mutahir dijadikan bendahara dan peristiwa meminang Puteri Gunung Ledang. Antara contoh petikan dalam Sulalatus Salatin adalah kuning ledang bagai dikarang memandang dunia sekarang, riang-riang disambar wakaf, hairan bayang-bayang hendak ditangkap. Petikan puisi tradisional tersebut telah diungkapkan bunga telipuk semasa peristiwa Tun Mamat hendak meminang Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Mahmud Shah. Keagungan bahasa Melayu klasik ini ditandai dengan bahasa yang mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Baiklah, seterusnya adalah falsafah wa'ad dalam Sulalatus Salatin. Wa'ad merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara rakyat dan pembesar, dan antara pembesar dengan susur galur keturunannya.
Masyarakat dahulu mempercayai bahawa pelanggaran wa'ad akan memberi kesan yang buruk kepada pihak yang memungkirinya. Sulalatus Salatin merupakan karya yang berbentuk historikal. Bentuk penceritaannya banyak mengisahkan tentang pemerintahan raja-raja terdahulu. Perjanjian wa'ad ini sering digunakan sebagai satu kaedah berteguh janji antara dua pihak. Wa'ad ini merupakan suatu perjanjian yang biasa. Masyarakat dahulu percaya bahawa sesiapa yang melanggar wa'ad akan menerima akibat daripada perjanjian tersebut. Terdapat juga perjanjian pemindahan kuasa antara sultan dengan jurai keturunan di bawahnya. Wa'ad merupakan sesuatu yang lazim bagi masyarakat pada zaman dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa peristiwa yang melibatkan perjanjian antara dua pihak. Hal ini dapat dilihat dalam bab kedua dalam peristiwa bersumpah berteguh janji antara Demang Lebar Daun dan Seri Tribuana. Jika ada antara dua pihak yang melanggar perjanjian ini, maka dipercayai akan memperoleh musibah. Hal ini dapat dibuktikan dalam petikan ayat berikut. Barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya, dibalikkan Allah bumbungan rumahnya ke bawah, kaki ke atas, maka sembah Demang Lebar Daun. Jikalau Raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, binasakan Allah negerinya dan tahta kerajaannya. Petikan ayat di atas jelas memperlihatkan wa'ad yang telah dibuat antara Demang Lebar Daun dan Seri Tribuana. Terdapat juga wa'ad lain yang terkandung dalam karya Sulalatus Salatin, seperti dalam peristiwa wasiat Pendahara Paduka Raja dan wasiat Sultan Muzaffar Shah. Hal ini memperlihatkan masyarakat dahulu mempercayai kesan pelanggaran wa'ad terhadap sesuatu perjanjian yang dibuat. Seterusnya adalah falsafah kepimpinan dalam Sulalatus Salatin. Nilai kepimpinan dapat ditonjolkan dalam karya-karya prosa Melayu tradisional. Buktinya, selain wujud kelompok sastra sejarah, undang-undang, keagamaan dan lipu lara dalam perkembangan era kesusastraan Melayu, juga telah wujudnya sastra epik, iaitu karya yang menggabungkan kepahlawanan seorang. Contohnya sastra epik seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Hantuah dan sebagainya. Masyarakat terdahulu menganggap bahawa keagungan pahlawan biasanya dapat dilihat melalui kegagahannya serta kehebatan yang luar biasa daripadanya. Selain itu, kepahlawanan juga dapat dinilai melalui kepimpinan seseorang dalam memerintah sebuah kerajaan. Terdapat beberapa bukti seperti kepimpinan yang adil ditonjolkan oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah atau dengan nama gelarannya Raja Ahmad. Kepimpinan yang adil Sultan Alauddin Riwayat Shah dapat dibuktikan dalam petikan ayat yang berikut. Demikian istiadat dahulu kala, jangankan di dalam negeri, Melaka itu akan dapat membunuh tiada dengan setahu raja. Jika pada negeri lain sekalipun, lamun takluk Melaka, tiada dapat membunuh. Kepimpinan yang adil ini wujud dalam falsafah Melayu. Peristiwa di atas menggambarkan sikap Sultan Alauddin Riwayat Shah yang sangat mengambil berat tentang kebajikan rakyatnya. Baginda sangat menumpukan perhatian terhadap hal ehwal negerinya dan dapat dilihat sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir telah meninggalkan wasiat kepada anaknya, iaitu Raja Mahmud. Beliau telah menasihati anaknya supaya tidak mengaitkan rakyat yang melakukan kesalahan serta tidak menghukum rakyat yang tidak bersalah. Hal ini jelas menunjukkan terdapat nilai kepimpinan agung, adil dan berjiwa rakyat dalam karya Sulalatus Salatin. Seterusnya, pemikiran pengarang dalam teks sastra sejarah. Pemikiran yang pertama ialah pemikiran keagungan raja dan negara. Antara perkara yang tidak boleh dinafikan dalam karya-karya tradisional Melayu ialah raja diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Keagungan raja dan negara diangkat menjadi persoalan utama dalam karya-karya kesusastraan. Oleh itu, raja diberikan gambaran-gambaran hebat, termasuklah diwarnai dengan unsur-unsur dongeng dan mitos. Sejarah Melayu misalnya mengaitkan nasab raja-raja Melaka dan Iskandar Zulkarnain dari Makedonia. Pemikiran seterusnya ialah pemikiran keagamaan dan kepercayaan. Bangsa Melayu melalui 3 fasa kepercayaan dan keagamaan, iaitu bermula dengan animisme, Hindu, Buddha dan Islam. Kesemua terpancar dalam hasil-hasil kesusastraan.
Kedatangan pengaruh agama dan budaya Islam ke alam Melayu telah mencorakkan satu bentuk sistem kepercayaan dan kebudayaan baru di kalangan masyarakat Islam. Pelbagai agama yang menyeluruh telah tersebar begitu pesat sekali sehingga dalam tempoh tidak selama 1 abad hampir seluruh alam Melayu diislamkan. Kejayaan ini banyak bergantung pada strategi penyebaran dan pendekatan yang digunakan oleh para pendakwa dan mubalik Islam yang datang khususnya dari benua Arab dan India. Pemikiran yang terakhir ialah pemikiran pendidikan moral. Teks sastra sejarah merupakan sumber pendidikan yang dapat ditonjolkan tentang masyarakat Melayu lama adalah mempunyai pendidikan moral yang dapat diteladani oleh masyarakat akan datang. Pengarang telah menulis beberapa pendidikan moral di dalam beberapa situasi yang digambarkan dalam penceritaan zaman dahulu. Sebagai contoh, kisah anak raja diantar ke Pahang, di mana anak Raja Muhammad mendapat 3 orang anak, iaitu Raja Ahmad, Raja Jamil dan Raja Mahmud. Analisis kisah ini mendapati seorang itu perlu bersabar walaupun diuji dengan ujian yang amat besar, dan menasihatkan Sultan Mansur agar Raja Muhammad anak buahnya untuk membalas dendam sudah pasti bumi melangkah dibasahi darah. Tindakan ini juga ibarat menarik rambut dari tepung dan mengajar agar kemarahan wajib dikawal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Sulaika binti Kamaruzaman. Saya akan teruskan kepada idea-idea kreatif yang terdapat dalam sastra sejarah. Sastra sejarah merupakan hasil kesusastraan, sebuah mita diluki dalam bentuk simbol yang tinggi akan keagungan bangsa Melayu. Contohnya Hikayat Sulalatus Salatin. Hikayat Sulalatus Salatin merupakan karya yang menurunkan secara rapi tentang raja-raja Melayu dengan menceritakan asal-usul dan keturunannya serta segala yang berkaitan dengan negara tersebut. Contohnya, Iskandar Zulkarnain, iaitu raja yang berasal dari Makedonia, salah seorang keturunannya bernama Raja Surang. Kemudian masuk ke dalam laut menerusi sebuah peti kaca untuk menyaksikan kehidupan di dasar laut, berkahwin dengan puteri Maktabul Bahri dan memperoleh 3 orang cahaya mata. Hikayat ini juga memaparkan pelbagai unsur kebijaksanaan, sindiran, peribahasa, pantun, seloka yang dikarang dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Jawa, Arab dan lain-lain lagi dengan begitu teliti dan kemas. Mengandungi pelbagai nilai dan pengajaran, contohnya nilai kasih sayang dapat dilihat melalui hubungan Sultan Mahmud Shah yang menyayangi sang surah seperti saudaranya dan menyayangi sang guna. Karya Sulalatus Salatin juga merupakan karya yang indah dan menarik dari segi gaya bahasa dan persuratannya. Seterusnya Hikayat Raja Pasai yang menceritakan kisah raja-raja di negara Islam pertama di Asia Tenggara. Hikayat ini juga mengisahkan masyarakat Melayu dan menggunakan bahasa Melayu iaitu tulisan Jawa. Ianya terbahagi pada 3 bahagian iaitu pembukaan dan pengislaman Pasai. Pasai di bawah pemerintahan Sultan Ahmad Perumudai Perumal dan peluasan kekuasaan Majapahit. Assalamualaikum, nama saya Nur Saada Menjadi Johari, di mana saya memegang kad Madrid bernombor D20117 2080467. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan Poetic Justice. Poetic Justice bermaksud sesuatu keadilan. Sekiranya kita meneliti sejarah Melayu, konsep ini iaitu sesuatu watak di mana perkara yang jahat dibalas dengan jahat, manakala perkara yang baik dibalas dengan baik. Konsep ini juga melibatkan etika budaya, sosial dan juga politik yang kompleks. Konsep poetic justice dalam hikayat Melayu amatlah jelas, terutamanya bagi episod pada zaman sebelum pemerintahan Raja Kecil, dan seterusnya kisah lebih banyak tertumpu tentang anak-anaknya apabila kedua orang anaknya saling bermusuhan dan melanggar wasiat serta tidak menghormati amanah ayahandanya mereka sehingga berlaku peperangan di antara mereka.
Konsep ini amat jelas dilihat dalam teks Hikayat Melayu apabila rampasan kuasa yang dilakukan oleh bendahara dan temenggung sehingga menyebabkan kematian Sultan Mahmud menuntut pembalasan yang setimpal dengan penderhakaan yang telah dilakukannya. Tengku Said mememperkan dengan jelas kepada kita bahawa perbuatan yang jahat pasti menerima pembalasan pada akhirnya. Poetic justice ini juga dapat dilihat dalam bentuk wasiat di mana wasiat ini adalah amat penting untuk dipatuhi. Akibat pelanggaran wasiat menyebabkan kerajaan menjadi huru-hara. Berdasarkan teks Hikayat Melayu, kemenangan berpihak kepada Sultan Mahmud iaitu Raja Buang serta keturunannya kerana Sultan Mahmud lebih berhak dilantik sebagai pewaris kecil yang lebih berhak selepas kemangkatan Raja Kecil. Hal ini kerana Raja Alang telah melakukan persengketaan dan tamak kuasa.